Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Alif Hakim bin Cikgu Mahmud. Nombor matrik saya 062072. Jadi saya akan membentangkan hukum pertama daripada hukum taklifi, iaitu wajib ataupun dalam bahasa Arabnya al-ijab. Apakah yang dimaksudkan dengan wajib? Wajib ialah khitabullah ataupun segala perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan supaya melakukan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Sekiranya perbuatan wajib itu dilakukan, maka seseorang mukallaf itu akan mendapat pahala, dan jika dia meninggalkannya, maka dia akan berdosa. Contoh dalilnya sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullah. Ayat ini menunjukkan bahawa menyembah Allah adalah suatu kewajipan dan merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat dielakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan hukum taklifi yang kedua, iaitu an-nadbun, sunat. Dari segi syaraknya adalah iaitu cara pemberat, bukan paksaan. Maksud dari segi perkataan an-nadbun iaitu adalah kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan supaya melakukan sesuatu perbuatan dengan tuntutan tidak pasti, dan ini dipanggilkan ghairu jazam. Uraiannya adalah sekiranya ia tidak dilakukan, seorang mukallaf itu tidak akan berdosa, tetapi jika dia melakukannya, ia akan dapat pahala. Contoh dalil, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil lazi tumina amanatahu. Uraiannya adalah syarak menuntut pelaksanaan kesetiaan apabila seseorang selamat sebagai perkara keutamaan dan bukan kewajipan. Hal ini kerana prestasi adalah perwakilan. Nama saya Muhammad Alif Hakimi bin Hasan. Nombor matrik saya 063227. Yang pertama, saya akan menerangkan mengenai at-tahrim ataupun haram. Maksud at-tahrim ialah khitabullah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan supaya meninggalkan sesuatu perbuatan itu dengan tuntutan yang pasti. Dekat sini kita boleh terjemahkan khitabullah itu sebagai apa yang disandarkan kepada Allah SWT dengan perantaraan hadis, qiyas serta ijma'. Hal ini bermaksud sekiranya seseorang mukallaf itu melakukannya, maka dia akan mendapat dosa, dan sekiranya seseorang itu meninggalkannya, maka dia akan mendapat pahala. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa syariat Islam mencegah perbuatan syirik dengan jelas dan pasti, kerana syirik adalah perkara yang haram. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai karahah ataupun makruh. Maksud karahah ialah khitabullah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan supaya meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Secara ringkasnya kita dapat faham maksud makruh ataupun karahah ini sekiranya seseorang mukallaf itu melakukannya, dia tidak akan mendapat dosa, tetapi jika dia meninggalkannya, dia akan mendapat pahala. Walau bagaimanapun seseorang mukallaf itu digalakkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Contohnya seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu, an-saum qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ahramun huwa? Qala la, walakinnani akrahuhu min ajali rihihi. Dalam hadis ini, Nabi SAW bersabda bahawa bawang putih itu tidak haram, namun baginda tidak suka akan baunya. Lafaz tidak suka dalam hadis ini menunjukkan bahawa makan bawang putih itu termasuk dalam perkara-perkara yang makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adik Isamuddin bin Abdullah. Nombor matrik 065084 akan menerangkan tajuk seterusnya, iaitu halus ataupun ibahah. Ibahah merupakan khitabullah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk pilihan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Perkataan ibahah menunjukkan
kesan tuntutan tersebut, manakala perkataan mubah, jaiz atau halal pula menunjukkan perbuatan itu sendiri. Contoh yang kita dapat lihat iaitu daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-96 tersebut, yang di mana ayat tersebut menunjukkan bahawa dihalalkan bagi orang yang beriman untuk memakan haiwan buruan yang hidup di dalam laut iaitu ikan, sama ada diperolehnya dengan pelbagai cara iaitu memancing, menjala atau memukat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan hukum wadai yang pertama, iaitu as-sabab. Maksud sebab, sesuatu yang menjadi asas wujudnya sesuatu hukum. Oleh itu, apabila ada sebab, ada hukum, tetapi apabila tiada sebab, maka tiada hukum. Contohnya adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat ke-78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Aqimis solata liduluki syams. Huraiannya adalah ayat di atas menunjukkan bahawa gelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya iaitu solat zuhur. Sekiranya tiada gelincir matahari, maka tidak sah solat zuhur itu. Contoh yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW daripada An Ummi Salamah radhiyallahu an. Qalat, naha Rasulullah SAW an kulli muskirin wa muftir. Dari segi syarak, iaitu arak itu membawa kepada mabuk. Sebagai sebab arak itu diharamkan di dalam Islam. Seterusnya kita sambung dengan tajuk syarak. Takrif syarak iaitu sesuatu yang kerana adanya maka ada hukum, tetapi tidak semestinya apabila adanya ada hukum tersebut. Kita dapat lihat dalil contoh iaitu daripada Nabi Muhammad SAW tersebut. Hadis ini menunjukkan bahawa wuduk adalah syarat sah solat. Apabila tiada wuduk, maka tidak sahlah solat tersebut. Tetapi tidak semestinya seseorang itu berwuduk kerana dia hendak menunaikan solat. Ada kalanya dia berwuduk untuk tujuan yang lain seperti tawaf, membaca Al-Quran dan sebagainya. Seterusnya masuk kepada yang ketiga, iaitu manik. Manik adalah sesuatu yang dengan adanya dia maka terhalang sesuatu hukum untuk terlaksana. Sedangkan tanpanya maka hukum tersebut dapat dilaksanakan. Apabila adanya penghalang yakni manik, maka tiadalah hukum. Tetapi sekiranya tidak ada penghalang yakni manik, maka wujudlah satu hukum tersebut. Sebagai contoh seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarisu al-kafir al-muslim wala al-muslim al-kafir. Maksudnya adalah hadis ini menunjukkan tentang perbezaan agama di antara orang yang mewariskan harta dengan ahli waris yang menjadi penghalang kepada pewarisan harta tersebut. Jika tiada perbezaan di antara kedua-dua itu, maka hukum pembahagian harta dapatlah dilaksanakan. Jika terdapat perbezaan di antara agama antara kedua-dua itu, maka hukum pembahagian harta tidak dapat dilaksanakan. Begitu juga dengan syarat sah solat. Jika terdapat najis pada pakaian, maka najis itu menjadi penghalang kepada sahnya sesebuah solat. Begitu juga dengan haid, yakni menjadi penghalang kepada seseorang wanita untuk menunaikan solat.